Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kepada Encik Asri, pensyarah bagi subjek ini. Okey, saya Muhammad Fikri bin Abu Osman daripada kelas RBT 4 akan membuat penyediaan amali akrium bagi subjek RBT pada tahun ini. Okey, yang pertama saya akan menunjukkan alatan dan bahan yang digunakan untuk proses amali akrium pada kali ini. Okey, jom ikut saya. Okey. Hari ini saya akan menunjukkan alatan dan bahan yang digunakan untuk penyediaan akrium. Okey, yang pertama, untuk penyediaan akrium kita mestilah mempunyai akrium. Akrium saya ini mempunyai ukuran tinggi 35, lebar 45 dan panjang dia adalah 30. Okey. Yang pertama akrium, lepas tu di bawah akrium kita ada polystyrene untuk bagi alas dia. Yang penting kena ada basi, kena ada lebihan sedikit untuk bagi lebih stabil. Okey, seterusnya kita ada kapas. Kapas ni kita gunakan di atas undergravel. Lepas kita letak undergravel, kita akan letak kapas ni. Okey, seterusnya kita ada pam udara. Ni ada pam udara yang disambung dengan soket. Lepas tu kita ada dua batu udara. Seterusnya selepas batu udara, kita juga ada lampu. Tak maaf bersepah sikit. Ada lampu akrium. Dan seterusnya kat sini saya ada undergravel. Undergravel yang digunakan adalah bersesuaian. Maksudnya undergravel ni kita boleh beli dekat kedai mana-mana. Besar, just kita boleh potong lah ikut kesesuaian saiz akrium kita. Macam saya ni, saya guna satu bahagian je daripada undergravel yang saya beli. Okay. Seterusnya kita ada penyauk. Penyauk ikan ni kita gunakan untuk menyauk ikan. Okay. Kita ada untuk penyapu lumut. Function dia untuk menghilangkan lumut-lumut yang ada di tepi akrium. Macam ni. Okay. Seterusnya, alatan yang digunakan adalah ni, kita panggil dia sebagai pencuci akrium. Maksudnya untuk kita lap, untuk kita bersihkan pada proses pembersihan akrium. Okey, yang kecil ni pula, kalau awak semua nampak, kita gunakan alatan ni untuk mengangkat tumbuhan akuatik untuk kita letak ke dalam akrium. Contoh dia macam ni. Macam tu lah, masa kita letak kat dalam ni, macam tu. Okey, seterusnya saya ada tumbuhan akuatik. Contoh dia yang palsu dan yang hidup. Ada yang hidup sekali bawah ni. Ni pun juga sama, ada yang plastik, ada yang palsu, ada yang hidup. Okay. Seterusnya ada pasir. Pasir akrium yang digunakan, pasir. Okay. Bagi bahan yang digunakan adalah yang pertama saya gunakan ni, bahan apa ni? Anti-klorin. Yang digunakan untuk akrium, anti-klorin. Lepas tu yang kedua adalah klorin tester untuk test klorin dalam air. Lepas tu kita ada termometer untuk cek suhu air dalam akrium. Pastikan suhu dia sesuai lah ikut ikan yang kita beli tu. Lepas tu yang ketiga adalah pH test kit, adalah untuk menguji pH air adalah adakah sesuai untuk ikan kita. Okay, seterusnya ada garam. Ni garam akrium. Ni saya tertinggal satu. Ni adalah untuk meratakan pasir di dalam akrium. Contoh kalau pasir tetap, saya kata kita just tarik je guna tu. Okay, ini sahaja alatan dan bahan. Langkah seterusnya saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk membasuh akrium dengan betul. Perkara yang paling penting dalam langkah membasuh akrium adalah langkah keselamatan. Pastikan kita menggunakan meja dan melapis akrium kita menggunakan polystyrene agar akrium dapat dijaga dengan selamat. Okey, mari kita mulakan langkah yang pertama. Langkah pertama adalah kita membilas. Okey, kita menghilangkan segala kotoran yang ada. Segala kotoran ni kita gosok. Okey. Setelah agak-agak tiada kotoran dalam akrium, kita buang dulu air ni. Seterusnya, kita menggunakan garam akrium untuk memastikan akrium kita kelihatan lebih kemas dan cantik supaya lebih berkilat. Kita
sapukan di bahagian tepi permukaan gosok. Okey, setelah selesai, kita bilas semula akuarium kita menggunakan air pail. Baiklah, setelah akuarium kita bersih, langkah seterusnya adalah langkah pengeringan, di mana kita memastikan akuarium kita dilap supaya menjadi kering, dan kita pastikan akuarium kita dijemur di bawah matahari dalam lebih lingkungan masa 1 jam. Dan yang paling penting, ada tips tambahan, iaitu pastikan penjimatan air berlaku semasa akuarium dibasuh. Maksudnya, memastikan setelah kita mengirai, kita tutup sebentar macam saya. Okey, sekian. Awak lagi ke? Tak nak tipu lain ke? Okey, baiklah. Sekarang kita akan pergi ke langkah penyediaan penyusunan landscape yang kita akan jalankan hari ini. Betul tak? Okey, nak. Okey, pertama sekali kita harus letak label. Kita bikin ke atas. Kalau boleh tak cakap boleh kena tulis. Ini tak pasti ni warna ni. Okey, anak-anak yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Sekarang ni kita akan letakkan pasir dalam ni. Kalau ada pengorek tu lagi mudah untuk awak semua. Okey, baiklah. Sekarang ni kita pergi ke makam mata kayu setelah selesai menghias.
Okey. Itu sajalah saya punya design bagi aquarium yang bertemakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai menyiapkan tema aquascape bagi aquarium saya, sebelum saya masukkan ikan, saya akan membuat pengujian klorin dan pH bagi air di dalam aquarium saya. Adakah sesuai atau tidak untuk ikan saya. Okey. Yang pertama, saya akan menguji adakah air yang saya gunakan dalam aquarium ni mempunyai klorin atau tidak. Yang pertama, kita masukkan di dalam bekas ini. Okey. Setelah itu, kita masukkan 2 hingga 3 titik air anti klorin ke dalam ni, tester klorin untuk menguji adakah air yang saya gunakan ini mempunyai klorin atau tidak. Okey, mari kita lihat. 1, 2. Okey, kalau air ini tidak berubah, kekal berwarna putih, maksudnya air ini tidak mempunyai klorin. Kalau dia berubah menjadi sedikit berwarna kuning, maksudnya dia akan menyebabkan ikan kita sakit. Dan jika warna kuning terlalu pekat, dia akan mengakibatkan ikan kita boleh mati. Okey. Kalau kita tengok kat sini, air dia putih, jernih. Maksudnya air yang saya gunakan di dalam aquarium saya ini adalah air yang tidak mempunyai klorin dan selamat digunakan untuk ikan saya. Terusnya adalah pengujian pH di dalam air. Kalau kita tengok kat sini, dia ada tunjuk. Okey, air yang paling sesuai pH, air akan berubah ke warna kuning kalau sesuai untuk ikan. Kuning, dan di bawah kuning ini 6.4 adalah pH yang paling sesuai untuk ikan dalam aquarium saya. Kalau biru maksudnya tidak sesuai. Tapi ada ikan-ikan yang tertentu memerlukan pH yang tertentu. Jadi pengujian pH sangat penting. Okey, jadi mari kita tengok pH di dalam air saya. Okey. Masukkan air 5 ml ke dalam ni. Dah 5 ml. Kita masukkan kita punya pengujian pH ni, pH tester sebanyak 3 titik. Dekat depan ni ada tulis 3 titik. 1, 2, 3. Okey. Kita boleh tengok dekat sini. Warna apa saya punya pH dalam air? Nampak tak? Dia jadi 6.4. Yang bawah pada kuning. Jadi maksudnya air yang saya gunakan ni adalah sihat untuk ikan saya. Seterusnya, bagi setiap permulaan aquarium, kita mestilah memasukkan anti klorin ke dalam air untuk memastikan ikan kita sihat. Okey, macam tadi saya cek tak ada klorin. Mungkin sebab air ni datang daripada tangki yang dah mendap, jadi klorin dia tak ada. Tapi untuk langkah keselamatan ikan saya akan masukkan juga setitik 2 anti klorin untuk memastikan ikan tidak akan mati. Ini akan 0.5, tapi untuk saya aquarium saya ni kalau ada klorin yang paling baik adalah 1.5. Tapi sebabkan tak ada klorin, saya gunakan sikit saja. Okey. Sebelum saya terlupa, kita haruslah menguji suhu air menggunakan termometer untuk memastikan ikan kita berada dalam keadaan air dengan suhu yang bersesuaian. Suhu yang paling sesuai adalah dalam lingkungan 30, 28 hingga 30. Okay, mari kita lihat. Lekat kan? Okey. Okey, di sini suhu yang dibaca adalah 30 darjah Celsius. Jadi menunjukkan bahawa suhu yang digunakan dalam aquarium saya adalah suhu yang Okey, baiklah. Pada langkah seterusnya adalah langkah keempat, iaitu bagaimana cara yang betul dan sesuai untuk memasukkan ikan baru ke dalam aquarium. Okey, cara yang betul adalah yang pertama, pastikan kita rendam dahulu ikan yang baru dibeli ini ke dalam aquarium supaya dia dapat sesuaikan diri dengan suhu air yang baru dalam lingkungan 15 minit begitu. Okey, kita biarkan. Baiklah, setelah selesai kita akan memasukkan ikan baharu secara perlahan dan pastikan ikan dalam keadaan selamat semasa masuk ke dalam aquarium. Baiklah, bagi langkah yang terakhir iaitu langkah yang ke-6 adalah langkah ciri-ciri keselamatan, keceriaan dan kebersihan aquarium.
kalau kita tengok kat sini, ciri-ciri keselamatan yang perlu kita patuhi yang pertama adalah pada musim COVID ini kita haruslah mematuhi SOP. Yang pertama memakai mask, lepas tu memakai pakaian yang sesuai, contohnya seperti kain jersey dan sebagainya. Okey, itu amalan keselamatan yang pertama. Betul. Kalau kita tengok kat ciri-ciri akrium kita yang pertama, ciri-ciri keselamatan adalah diletakkan di kawasan yang tinggi bagi mengelakkan daripada gangguan haiwan liar seperti kucing, anjing dan sebagainya. Selain itu, ia juga boleh mengelakkan daripada dicapai oleh kanak-kanak yang boleh mengakibatkan akrium ini rosak atau tertumpah dan sebagainya lah. Betul. Dekat sini kalau kita lihat, saya meletakkan polistrina untuk memastikan akrium saya sentiasa berada dalam keadaan yang selamat dan tidak mudah retak. Kerana kalau kita letak pada kawasan yang keras, boleh mengakibatkan daya retakan dan yang kuat lah yang boleh menyebabkan rosakan pada akrium saya. Lepas tu, pada bahagian atas, saya menyediakan penutup akrium untuk memastikan tiada serangga perosak seperti nyamuk dan sebagainya masuk ke dalam akrium saya. Okey, itu ciri-ciri keselamatan. Seterusnya kita pergi kepada amalan kebersihan. Amalan kebersihan yang saya lakukan adalah sentiasa membersihkan, mencuci akrium seminggu sekali, dan kawasan-kawasan seperti persekitaran akriumnya kita pergi kepada amalan keceriaan. Saya meletakkan akrium di kawasan yang menjadi tumpuan laluan keluar dan masuk rumah, di mana orang boleh melihat dengan jelas akrium yang saya hias dan dapat menceriakan keadaan rumah. Itu saja, sekian, terima kasih.